Hai, salam. Kali ni kita sambung balik kita punya pembelajaran kita, pola dan jujukan untuk 1.2 iaitu jujukan dan juga 1.3 pola dan jujukan. Okey, 1.2 jujukan. Apa yang dimaksudkan dengan jujukan? Jujukan ialah suatu nombor atau objek, susunan dia tu disusun mengikut suatu pola. Okey, contoh kita ada soalan pertama ni, AA. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Maksudnya soalan A ni, dia jujukan ke bukan? Yang B ni jujukan ke bukan? Okey, kita tengok yang A. Susunan dia negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2 dan 6. Jadi daripada benda ni, okey, kita cuba selesaikan dia. Kita tengok cara urutan dia. Okey, dia tambah 4. Setiap kali dia berubah nombor tu, dia adalah tambah 4. Jadi dia adalah jujukan. Kenapa? Okey, pola dia adalah menambah 4. Maka urutan ini adalah jujukan. Jadi kita tulis jawapan dia, pola dia adalah dengan menambah 4. Maka urutan nombor ni adalah jujukan. Okey, ni dalam bentuk nombor. Okey, kalau setengah soalan tu dia bagi dalam bentuk objek. Okey. Okey, ni pun nombor juga di mana dia bagi 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. Cuba kita tengok 4 pergi 5, satu kan. 5 pergi negatif 7, tolak 12. Ini dah lain sudah. Okey, jadi nampak pola dia ni tiada. Tidak, maksudnya pola ni dia mesti benda yang sama. Urutan dia tu bertambah ke satu nombor tu mesti benda yang sama. Kalau dia tolak 3, tolaklah 3. Kalau dia tambah 3, tambahlah 3. Macam soalan sebelah, dia tambah 4. Jadi pola dia setiap kali berubah urutan dia tu, dia mesti menambah 4. Jadi pola yang ni tiada penambahan atau pengurangan. Jadi maka urutan nombor ini ialah bukan jujukan. Faham? Okey, ni senang je. Kita nak tentukan sama ada dia jujukan atau tidak. Okey, kita tengok kepada bentuk pola dia. Okey, kita tengok soalan pertama. Soalan ni pula, latihan ni. Kenal pasti dan perihalkan pola bagi setiap berikut. Ini dia bukan suruh kita tentukan sama ada dia bukan jujukan atau tidak. Okey, ini memang tentu sudah dia adalah jujukan. Cuma dia suruh kenal pasti dan perihalkan nombor. Maksudnya kita kena isikan apa yang nombor seterusnya selepas 51, apa yang kat atas ni. Lepas tu perihalkan pola dia. Pola dia tu kita kena nyatakan pola dia tu menambah ke, menolak ke, ataupun darab ke, atau pembahagian. Okey, kita tengok dulu. Okey, soalan pertama ni 39 pergi kepada 33. Kamu rasa? Okey, 39 pergi 33. 33 pergi 39. Dia tambah 6 kan? Okey, tambah 6. 39 pergi 45 tambah 6. Okey, maksudnya dia adalah jujukan sebab dia bertambah pola 6. Jadi kita buat ni 51 tambah 6 jadi 57. Boleh guna kalkulator. Okey, 57 tambah 6, 63. Kita tulis je nilai dia. 63 tambah 6, 69. Okey, jadi kita tahulah setiap urutan nombor ni adalah menambah 6. Jadi menambah 6. Jawapan dia pola dia menambah 6 bagi setiap nombor berikut. Okey, menambah 6 bagi setiap nombor berikut. Itulah pola dia. Kita tambah 6 bagi setiap nombor berikut. Tambah, dapatlah nombor seterusnya. Okey, kalau yang ni pula 87 pergi 83, kamu rasa dia makin berkurang kan? Makin berkurang. 87 pergi 83. Kita adalah tolak 4. Betul? Tolak 4. Okey, cuba pergi tolak 4 lagi. 83 tolak 4, 79. Okey, tolak 4.
79 pergi sini, tolak 4 berapa? 79 tolak 4, 75. 75 tolak 4, dapatlah 71. 71 pergi tolak 4, dapatlah 67. 67 tolak 4, 63. Betul lah. Pola dia adalah menolak 4. Jadi kita tulis menolak 4 bagi setiap nombor berikut. Simple je kita tulis dia punya bentuk pola dia. Itu je kita nyatakan pola dia. Okey. Ini pula 2, 6. Okey, 2 pergi 6. Tambah 4 kan? Okey. Sebelum kita pergi tulis dia tambah 4, kita tengok depan dulu. 54 pergi 162. Kalau tambah 4, 58 kan? Jadi maksudnya dia bukan tambah. Dia mesti darab. Kalau dia membesar sama ada dia tambah atau darab. Okey, 2 pergi 6 darab 3. Betul? 2 darab 3, 6. 54 darab 3, cuba tekan kalkulator. Kamu akan dapat 162. Betul. Okey, jadi 66 darab 3 kita dapat berapa? 18. Lengkapkan yang ni. Guna je kalkulator. Okey. 162 darab 13 kita dapat 486. Okey. Ni darab 3 lagi. Okey, 486 darab 3 dapat 1458. Jadi cara nak tulis pola dia pula mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 3 bagi setiap nombor berikut. Nombor berikut. Boleh? Okey, yang ni pula. 512 pergi kepada 256. Okey. Jauh beza pergi kan? Berapa ratus ni? Ni adalah bahagi sebenarnya. Dia kalau kamu tengok, cuba kamu tolak, nilai dia lain. Kalau cuba tolak yang ni pun, nilai dia lain. Semakin berkurang. Dia adalah bahagi. Okey, dia adalah bahagi 2. Di mana 64 pergi 32, dia bahagi 2. Yang ni pun pergi yang ni bahagi 2. Okey. Jadi kalau 512 ni, nombor apakah yang kita bahagi pergi 512. Jadi kita ambil lah 512 darab 2. Jadi kita dapatlah nilai dia guna kalkulator. 512 darab 2. Walau hakikatnya dia pola dia tu bahagi. Okey, kita nak pergi ke nombor yang sebelumnya, dia mestilah besar kan. Jadi bila kita darab, kita dapat 1024. Tak percaya, guna kalkulator. 1024 bahagi 2 dapat 512. Yang ni dapat 128. Okey, ini dapat 128 bagi 2. 128 bahagi 2 kita dapat 64. 32 bahagi 2 kita dapat 16. Jadi pola dia adalah tulis. Okey. Maaf. Okey. Okey, membahagi berapa? Membahagi 2. Okey, membahagi 2 bagi setiap nombor berikut. Okey, kita membagi 2 bagi setiap nombor berikut untuk dapatkan dia nombor dia bentuk urutan jujukan dia tu. Okey. Kita faham? Okey, kita pergi 1.3 pula. 1.3 pula kita pergi pada 1.31 iaitu pola jujukan menggunakan nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Jadi dalam satu soalan tu kamu kena nyatakan kalau dia bagi dalam satu urutan nombor, kamu kena nyatakan dalam bentuk nombor, dalam bentuk perkataan dan juga nyatakan dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, kita ada soalan pertama sini. Pesan.
Okey, soalan pertama di mana diberikan pola bagi jujukan nombor, jujukan dia 1, 9, 17, 25, 33. Jadi dia suruh nyatakan dalam bentuk nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Jadi kita ada 3 jawapan yang kita perlu nyatakan. Dalam bentuk nombor, okey, ini pertama dalam bentuk nombor, kita tulis balik kita punya nombor jujukan kita tu 1, 9, 17, 25, 33. Jadi cuba kita tengok dia punya bentuk pola dia. Dari 1 kepada 1 nombor dia tu adalah tambah 8. Jadi cara kita nak tulis jawapan dia, penyelesaian dia, nombor dia adalah, maka pola dia adalah 8. Macam tu je kita tulis. Pola dia 8. Maksudnya kita cari dalam bentuk pola dia. Kita tulis bentuk macam ni. Lepas tu kita tengok dia punya bentuk pergerakan pola dia berapa? 8. Lepas tu kita tulis maka polanya adalah 8. So, dalam bentuk perkataan pula kita kena tulis benda yang sama. Kita tulislah pola bagi dia ada pola jujukan bagi atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Macam tu je tulis. Kan? Yang ni kamu salin balik apa yang ada kat atas ni, salin balik yang kat bawah ni. Cuma dari segi perkataan kamu kena tambah ayat dia, pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8. Perkataan ni mesti ada menambah 8. Okey, kalau yang atas ni yang nombor ni kamu tulis polanya ialah positif 8, macam tu je. Kalau nombor kamu tulis, tapi kena tulis benda ni dulu. Lepas tu positif 8. Kalau yang bawah ni pula, yang ni lain sikit, ungkapan algebra. Dalam bentuk ungkapan algebra, kamu tulis balik apa yang ada kat sini, tulis balik kat sini juga, benda yang sama. Okey, apa yang perlu kamu buat? Okey, kalau cikgu buat macam ni dalam buku teks, ada yang buku teks, cikgu akan buat 1, 9, 17, 25, 33. Cikgu buat macam tu dulu. Terus. Okay. Jadi pada satu sana, okay, kita tengok. Dia punya pola dia tu tambah 8 kan. Jadi kita buat 8 dulu kat sini. Dia mesti ada N sini. Dia mesti ada N kat situ. 8, pola dia ni adalah pola dia. Okay, pola dia adalah 8. Jadi kita letak 8 ni. 1 ni letak mana ni? 1, 9, 17 kita buat susunan dia macam ni. 8 ni pola dia. N ni memang kita akan letak kat sini. Okey. Jadi sekarang 8 darab berapa untuk jadikan 1? Tak boleh kan? Tak boleh kan? 8 darab 1 8. Tapi nak jadi 1 tak boleh lah. 8 darab kosong kan? Okey. Kosong sama 1 tak. Jadi kita buatlah 8 N tambah 1. Cuba kita buat 8 darab 0 tambah 1 dapat berapa? 1. Ngam kan dengan ni? Ngam lah kan? Dapat dengan 1. Okey, kalau cuba yang ni pula. 8 N tambah 2 tambah 1. Benda yang sama. Dia mesti tambah dengan benda yang sama. Okey. Kita cuba tengok. Kalau ada N dia tu, mulakan dengan 1 pula. Dia turutan tu N dia tu. Okey. 8 darab 1 8. 8 tambah 1 9. Ngam. Okey, yang ni pula. 8N tambah 1 di mana 8 susunan dia 8 darab 2 tambah 1. 8 darab 2 adalah 16. 16 tambah 1 17. Ngam. Okey, yang ni pun sama. 8N tambah 1. Okey. Kenapa 1 cikgu? Okey, kita berbalik semula yang atas. Kenapa 1? Sebab kita nak hasilkan. Mula-mula kita tulis benda ni dulu kat sini. Lepas tu sama dengan. Lepas tu tuliskan nombor 8. Kenapa bukan nombor lain cikgu? 8 ni sebab pola dia 8. Lepas tu kita letak sebelah pola dia tu mesti letak N terus. Jangan letak nombor lain. N. Lepas tu tambah berapa? Yang ni berdasarkan apa yang jawapan sebelah sini ada. Kalau sini 1, jadi maksudnya 8 kena darab berapa dulu? Kalau darab dengan 1, okey, kalau darab dengan 1, okey, 8 darab 1 8. Jadi kita tak dapat jawapan dia 1, mesti darab dengan kosong dulu. Okey, kosong. 8 darab kosong, kosong. Lepas tu nak jadikan 1 mesti tambah 1. Barulah dapat 1. Barulah susunan dia nampak cantik. Bermula pada 0, 1, 2. Kalau yang ni pula darab dengan 3.
tambah 1, 8 darab 3 berapa? 8 darab 3 24. 24 tambah 1 25. Faham kan? 33. Okey, 8n tambah 1 mana? 8 darab 4 32 tambah 1 33. Betul lah. Jadi kita tulis jawapan dia. Tengok. Ini apa yang dalam buku teks. Lebih kurang apa yang cikgu buat lah. Jadi 8n tambah 1. Tapi dia tulis dalam bentuk 1 tambah 8n. Okay, kalau cikgu suka dalam bentuk macam ni. Tulis dulu 1, 2, 1, 9, 17, 25 dia punya jujukan dia dulu. Lepas tu buat sama dengan. Lepas tu tulis pola dia semua 8 kat sini. Lepas tu letak n semua. Lepas tu nak tambah berapa berdasarkan apa yang ada dekat sini. Dekat sini. Nak jadikan dia nombor 1, kita kena letak berapa? 1 lah sebab n dia bermula daripada 0. Okey. Jadi tulislah jawapan dia. Maka pola bagi jujukan nombor tersebut boleh ditulis sebagai 8n tambah 1 ataupun 1 tambah 8n dalam keadaan n. Kena tulis nilai n dia ni. N di mana n dia bermula daripada 0, 1, 2, 3. Kenapa 0? Sebab untuk hasilkan 1, jujukan yang nombor 1 ni, n dia mesti 0 dulu. Ni kita buat 0. 0 dulu. 0, 1, 2, 3, 4. Barulah dapat jawapan dia. Okey, kita cuba tengok soalan yang luar daripada buku teks. Okey. Di mana nyatakan pola dan jujukan bagi nombor 4, 7, 3, 10 dan 13 menggunakan nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Kita kena tulis satu persatu dulu. Okey, dalam bentuk nombor. Okey, cikgu buat nombor dalam bentuk nombor. Macam mana kita nak buat? Macam tadi cikgu kata, kita tulis balik apa yang dibagi dia dalam bentuk 12. Okey. 4 pergi 7 kamu rasa tambah berapa atau darab? Tambah 3. Okay, senang je ni. Tambah 3. Ni tambah 3. Jadi cara nak tulis jawapan dia, maka pola ialah tambah 3. Settle untuk nombor. Okey, yang perkataan pula. Dalam bentuk perkataan. Okey, dalam bentuk perkataan. Kita tulis benda yang sama, 4, 7, 10, 13. 4 pergi 7 tambah 3, 7 tambah 10 pergi 10 tambah 3, 10 pergi 13 tambah 3. Jadi sama seperti apa yang dekat sini yang sebelum ni. Okey, maka pola dia, kita mesti buat ayat dia ni menambah 8 kan pada nombor sebelumnya. Yang ni kita tulis lah. Dia punya ni. Maka pola dan jujukan di atas menambahkan, dia menambah 3 kan, menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Okay. Settle untuk perkataan. Okay. Kalau nombor, kita tuliskan pola dia tu. Pola dia tu tambah 3. Kalau dia pola dia berkuranglah apa? Negatif. Kalau dia bernegatif, negatif. Kalau dia darab, buat simbol darab. Kalau dia bahagi, bahagi. Okey. Lepas tu dalam bentuk perkataan pula, kamu kena nyatakan perkataan dia tu menambah, menolak, membahagi, mendarab. Mesti ada ayat ni pada nombor sebelumnya. Itu untuk perkataan. Okey? Boleh? Okey, untuk seterusnya, iaitu dalam bentuk ungkapan algebra, dalam bentuk ungkapan algebra. Dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, macam tadi juga kita tulis balik apa nombor yang dia tadi, 4, 7, 10,
13. 4 pergi 7 tambah 3. 10 pergi 10. 7 pergi 10 tambah 3. 10 pergi 13 tambah 3. Semua tambah 3. Okey, kalau cikgu kan, kalau nak buat ungkapan algebra ni, cikgu akan buat 4, 7, 10, 13. Ini cikgu buat macam ni bentuk tadi. Cikgu akan tulis semua bentuk dia macam tu. Lepas tu dia punya pola dia 3. Okey, kita letak 3 semua. Pola dia 3 semua. Letak N. Mesti ada N. Lepas tu N dia ni, kamu rasa nak bermula pada kosong ke nak bermula daripada 1? Okey, kita tengok. Kalau kosong, 3 darab kosong, kosong kan. Okey, kosong nak jadi 4, tambahlah 4 sini kan, tambah 4. Tapi kalau kita buat bermula daripada 1 boleh ke? Kalau kita jadikan N dia ni bermula pada 1. Kita tak nak dia jadi bermula pada kosong. Tak nak. Kita nak bermula daripada 1. Lepas tu 2, 3. Kita tak nak bermula daripada kosong 1. Macam soalan yang sebelum ni. Ni yang buku teks ni. Dia bermula daripada kosong sebab jawapan pertama dia mesti 1. Yang ni kita nak bermula, nak jawapan dia jadi 4. Cuba 3 darab 1, 3. Betul? 3 nak jadi 4 tambah 1. Dapatkan jadi 4 kan? 3 darab 1 jadi 3 darab 1 tambah 1 jadilah 4. Betul? Cuba kita tengok yang ni pula. Okey, cuba kita buat benda yang sama. 3 darab 2 tambah 1. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. 6. Jadi maksudnya kita gunakan ungkapan algebra dia di mana 3N tambah 1. Cuba 3 darab 3 tambah 1, 9, 10. Ini 3 darab 4, 12. 12 tambah 1, 13. Betul. Jadi kita kena tulis maka pola dan jujukan nombor berikut boleh ditulis sebagai di mana 3N tambah 1 dengan keadaan N sama dengan 1. Bermula daripada 1. Kalau soalan buku teks tadi, di mana dia kata di mana keadaan N bermula daripada 0, 1, 2 kan. Okey, nampak soalan dia. Okey, kalau yang ni pula kita bermula daripada 1, 2, 3, berapa lagi? 4. Lepas tu kita tak tahu berapa lagi yang ada titik-titik belakang. Sampai 4 sahaja yang kita ada. Okey, boleh? Jadi cara nak buat yang ungkapan algebra ni, cikgu ulang balik di mana kamu tulis balik nombor yang sepatutnya ni 4, 7 apa semua. Lepas tu sama dengan semua. Lepas tu pola dia kalau tambah 8, okey kamu buat 8 kat sini. Okey, kalau dia tolak, kita buat tolak dulu. Tolak 8, mesti sebelah dia mesti N. Lepas tu kamu fikirlah cara faktoran macam mana nak hasilkan nombor 4 dekat sini. 3 darab berapa daripada 4. Kita boleh buat mula daripada 1. Mula daripada 1 atau kosong. Kita tengok dulu. Kalau situasi soalan ni, dia mesti N dia darab dengan 1. N dia 1, dapat 3 tambah 1 jadi 4. Kadang-kadang soalan tak semestinya tambah 1. Tak semestinya 3N tambah 1. Kita bergantung kepada soalan. Contohlah 5. Okay? Contohlah kita buat 5. Okay. Macam mana nak buat? Contohlah dia bertambah 3 lah. Contohlah 3N. Cikgu buat 3 darab 1, 3 kan? Okey, 3 nak jadi 5, mesti tambah 2. Okey, lepas tu yang bawah ni pun mestilah 3N tambah 2 juga. Dia mesti urutan yang sama. Algebra, ungkapan algebra dia mesti benda yang sama macam ni. Tapi jawapan dia sebelah dia mesti sama apa yang ada kat sini.
N ni kalau dia bermula pada 1, mestilah urutan dia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau N dia bermula pada 0, mestilah 0, 1, 2, 3, 4. Boleh? Okey. Semua tu cikgu nak kamu salin. Semua dalam slide ni kamu kena salin. Okey. Tentukan sebutan ke-10 bagi jujukan tersebut. Okey. Sebutan ke-10. Okey, ni sebutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tak ada pun cikgu yang lebih. Okey, kalau yang 10 tiada, jadi kamu kena buat sendiri. 46, 41, 36. Kamu rasa 51 pergi 46 ni dia makin berkurang kan? Berkurang. Okay, kalau dia berkurang, mestilah tolak. Tolak berapa tu? Okay, tolak 5. Dapat 46. 46 pergi 41 tolak 5. 41 pergi 36 tolak 5. Okay. Kalau 36 tolak 5 pula dapat 31. Kita buat je dulu. Lepas tu dapat 26. Tolak 5 semua. Satu-satu tolak 5. 21. Lepas tu 16. Lepas tu 11. Lepas tu 6. Okey, jadi setiap satu ni tolak 5. Pola dia tu menolak 5 semua. Okey, kamu boleh guna kalkulator. Okey, jadi sebutan yang ke-10. Ini sebutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sebutan ke-10 ialah jawapan dia. Sebutan ke-10 ialah 6. Macam tu je jawapan dia. Jadi kamu susunkan dia. Kalau dia minta sebutan ke-12, kamu buat macam ni guys. Tulis sepanjang-panjang. Okey, ini untuk soalan yang macam ni, yang tak berapa jauh sangat. Tapi kalaulah tentukan sebutan ke-50. Macam mana kamu nak buat? Ini takkan nak tulis panjang-panjang cikgu. Okey, dia ada teknik dia. Okey, di mana 8, kita tulis balik 8, 13, 18, 23. Okey, 8 nak pergi 13 ni tambah 5. 13 pergi 18 tambah 5. 18 pergi 23 pun tambah 5. Okey, tapi kita tahulah maksudnya pola dia tu menambah 5 semua. Okey, menambah 5. Jadi kita buat cara macam algebra tadi. Okey, kita buat 8, 13, 18, 23. Kita buat macam algebra tadi. Okey, pola dia berapa? Pola dia 5, positif 5. Letak N sebelah dia. Okey. Kat sini kamu kena mahir ni, sifir apa semua tu. Pemfakturan ni. Okey, tengok 5. Okey. N ni nak mula daripada kosong ke? Okey, kalau kosong, 5 darab kosong, kosong. Lepas tu nak tambah 8 dah. Tak perlulah kita nak mula daripada kosong sebab dia masih lagi boleh kurang pada 8 lagi. Jadi cuba kita N dia kita ni start daripada 1. 5 darab 1, 5. Okey. Okey. Bila 5 nak pergi 8 tambah dengan 3. Tak perlu tambah 1. Macam soalan sebelum ni dia tambah 1 sebab dia nak pergi kepada angka yang sebelah. Angka dia tu ngam-ngam pada ni. Tapi kita nak pergi kepada angka yang ni, nak pergi kepada angka 8 ni mesti tambah 3. Jadi maksudnya di mana 5 darab 1 tambah 3. 5 darab 1, 5. 5 tambah 3 jadi 8. Ngam lah. Okey, cuba yang ni pula 5N tambah 3. Di mana N dia selepas 1 mestilah 2. Urutan dia mesti berurutan. Kalau bermula pada kosong sini mestilah 1 sini. Okey. Okey, sini 3. Mesti 3 juga. Okay. 5 darab 3, 5 darab 2 10. 10 tambah 3 13. Betul. 5N tambah 3. Di mana 5 darab 3 15 tambah 3 jadi 18. Betul. 5N tambah 3 di mana 5 darab 4 tambah 3 23. Okey, ngamlah. Jadi kita nak sebutan ke-50. Ni maksudnya ni sebutan yang pertama. Sebutan pertama dia bermula pada 1. 2, 3, 4. Di mana N dia bermula daripada 1. Okey, jadi
N ke 50 lah. Sebutan ke 50. Tapi kalau dia N dia bermula pada kosong, jadi kita kena buat N dia untuk 50, 49 macam tu. Tapi soalan ini N dia 1. Okey. Jadi N dia sebutan ke 50. Jadi kita guna formula 5N tambah 3. Di mana N dia adalah 50 tambah 3 sebutan ke 50. Okey, jadi berapa? 50 kali 5. Okey. 50 kali 5 dapatlah berapa tu? 50 kali 5 dapat 253. 253 pula. 250. Minta maaf. 5 kali 5 25. Tambah 3 dapatlah jawapan dia 253. Jadi jawapan dia sebutan ke 50 ialah 253. Okey, settle. Habis untuk topik pola dan jujukan. Jadi semua ni cikgu nak kamu salin semuanya. Okey. Nanti kita akan jumpa lagi pada topik yang akan datang. Salam.